Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan kepada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Hari ini hari Ahad Batuk dia tak hilang lagi. Apa khabar saudara Muhammad Juman, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syarul Azam dari Kota Baru Kelantan. Begitu juga dengan saudara Muhammad Fuad dari Gombak. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat walafiat. Saudara Al-Jabar, Anwar Jubin, saudara Fazil Yub, apa khabar? Doa saya sentiasa mengiringi agar anda sentiasa sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Razali Hitam, Amran Abi, Alan Haji Din, orang Kelang, apa khabar Kelang? Syed Nazri, Satria Setiawan, terima kasih hadir dari Setiawan lah tu. Saudara Joka, alhamdulillah saya juga mendoakan agar saudara Joka dimurahkan rezeki. Syamsul Anwar, apa khabar tuan? Moga sihat. Nur Azli Nordin, apa khabar saudara? Tidak ketinggalan Abu Nem, Kama Awang, saudara Wilson Stephens, Fakri Sani, waalaikumsalam. Azmi Omar hadir, terima kasih. Saudara Fauzi, Perindu Crystal, sedap nama tu, Perindu Crystal. Saudara Abu Zaid, Abu Nem, waalaikumsalam. Saudara Hashim Atan, apa khabar saudara? Moga di Melaka sihat. Ini orang Melaka, N27 Melaka, insyaAllah. Kalau izinkan Allah, saya mungkin bertandang ke Melaka pada Rabu. Saudara Manisha Tarsun, Puan Nur Maria, terima kasih hadir. Eddie Rizal, selamat malam. Yaya Yaakob, itu juga saudara Atar Likas. Atar Likas ni dah Likas, Sabah ke? Saudara Faris Atan, saudara Norizan, Puan Norizan, Norizah, aduh, tulisan kecil. Saudara Fakri Sani, apa khabar Yan? Saudara IR Sufyan daripada Kelang. Saudara Emma Hamid, Nazaruddin Omar, Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar? Dari Pahang saudara Saudara, begitu juga saudara Iskandar apa ni? Iskandar Note Zulkarnain. Terima kasih. Saudara Puan Halimah Hashim, Kaidah Misrom, Puan Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Kak Minah Terengganu rasanya tak? Begitu juga anak Intan, Wanlah, Nur Hashim Mat Junaid, saudara Jack Jimmy daripada Bintulu, Sarawak, saudara Said Amir Hamzah, saudara Arifin, saudara Atan Likas, bila boleh jumpa, bila masa, sila hubungi saya. Kita boleh buat live bersama saudara Atan. Saya suka Atan ni. Banyak dia punya TikTok tu mencerah minda kita saya. Dan kepada teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni saudara seorang demi seorang jika diizinkan, ada waktu dan ada tenaga. Baik saudara, seperti biasa hari ini kita adalah hari Ahad, tanggal 27 Mac 2022 dan tinggal 9 hari je lagi saudara. Besok tinggal 8 hari untuk kita menuju kehadiran menanti datangnya Fajar Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini daripada laporan saudara Rio daripada Isti Melaya adalah merupakan hari yang ke-732. COVID-19 masih lagi menyerang bumi kita ini. Dan laporannya setakat ini sudah semalam lah ada jangkitan, walaupun ada kurang, daripada 21,839 kepada 20,923, menjadikan jumlah terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,122,004 orang. Dan kematian yang dilaporkan adalah 34 orang saudara. Aduh, masih lagi ada kematian. Kita mendoakan agar pandemik ini menjadi endemik saudara. Dan saya melihat juga dari segi laporan saya terima, cuma tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 negeri lagi iaitu Selangor, Johor, Selangor, kemudian wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Perak dan Negeri Sembilan yang masih lagi angka jangkitan 1,000 ke atas. Negeri-negeri lain sudah pun berada di bawah paras 1,000. Itu macam di Selangor masih lagi 10,790. Walaupun 2 hari lepas 10,842. Artinya Selangor masih tertinggi
diikuti dengan wilayah persekutuan ada peningkatan. Kemarin 1,500, semalam 1,855. Begitu juga di Pulau Pinang 1,145, memang tak ceroy. Perak 1,185 dan Negeri Sembilan 1,304. Jadi saya tengok Negeri Sembilan juga ada peningkatannya. Jadi saya harap teman-teman kita yang berada di Negeri Sembilan, jagalah kebersihan diri kita, elakkan penjarakan sosial saudara. Dan jumlah untuk bulan ini, bulan Mac, saat ini iaitu jangkitan daripada 26 Mac 2023, artinya sudah 593,809 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan berhati-hati saudara dan jagalah kebersihan diri saudara. Terima kasih saudara Rio atas kiriman laporan yang kita terima berhubung dengan COVID-19. Baik saudara, kita jangan lengahkan waktu, kita masuk segmen e-commerce. Jadi kepada mereka yang mempunyai produknya untuk diwawarkan, silalah berhubung dengan Al-Azhar di talian 01133041241241. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa aroma setangi bakur supaya rumah kita, bilik kita aromanya segar mewangi. Ingat saudara, kalau rumah kita wangi, itulah kegemaran para malaikat dan dibenci oleh para syaitan. Saudara, bersama dengan Al-Azhar, jangan lupa dia punya parfum, aroman untuk kita minyak wangi kita pakai harian. Harganya murah saudara, bukan mahal. Tidaklah semahal macam mana kalau saya pergi ke KLCC, harganya sampai 500. Dengan Al-Azhar ni saya tak boleh nyatakan berapa harganya, sebab itu perjanjian saya dengan Facebook. Saya tak boleh mengiklankan harga sekali ya. Dan bila saudara berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa renang tuk dan bahulu berdal. Produksi hasil tangan ibunya, memang sedap renang tuk, sesuai untuk kita sebagai bekalan untuk menghadapi hadirnya musim bulan puasa. Di samping itu, Azhar juga ada memasarkan gula O. Gula O ni adalah untuk mereka yang health concern ataupun yang menjaga kesihatan, yang tidak mahu gula. Dia manis tetapi tanpa kalori. Cukup satu titik saja sudah manis. Ini untuk mengelakkan mereka yang kadang-kadang menghadapi masalah kencing manis dan sebagainya. Baik saudara, kalau tak dapat dengan Al-Azhar, jangan lupa hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300, 017-711-4300. Dan jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Hari ini dia sibuk di dapur tu, saya tengok banyak pesanan teman-teman. Jadi jangan berlengah untuk saudara memesan dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap dimakan dengan kanji. Saya sebentar tadi makan dengan roti pun kenyang saudara. Dan memang sedap dendeng manis Siti Farehah. Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa Syauqi, itu Kizinis di talian 012-357-5703. Bila memasarkan buah-buahan, dan bila hadirnya bulan puasa ni kuranglah sikit buah-buah seperti ceri, anggur dan sebagainya. Tapi banyak jenis tamar, itu buah kurma yang dari luar negeri yang kualitinya terlalu tinggi, terlalu baik, harga pun murah saudara. Hubungi Syauqi 012-357-5703. Ada jenis Mariam, ada jenis macam-macam jenis lah. Saya pun lupa lah. Tengoknya rasanya tadi saya makan sebutir daripada Mariami, memang sedap saudara. Sampai itu jangan lupa saudara, jangan lupa Popiah Sirih Lady Maria. Dia tengah sibuk tu, banyak pesanan. Jadi pada teman-teman, segera buat pesanan. Lagi dah hadir bulan puasa lagi, bertambah banyak pula pesanannya. Nanti khawatir teman-teman tak dapat menikmati enaknya Popiah Sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Jadi saudara sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itu Popiah Sirih Lady Maria. Tidak lupa juga kita adalah, ni dia punyalah besar saudara, dia punya bekas ni. Ini adalah produk hasil daripada saudara Zul, itu daripada toko jamu Kemaman, iaitu madu Yaman Gold. Ini diimport daripada Yaman. Dia asli saudara. So kita tengok dia punya kepekatan, tidaklah cair.
Tu bila saya tuang begini saudara, nampak dia punya pekat. Dan plastik ni pun mengelembung saudara. Tandanya kepanasan untuk madu ini memang asli. Iaitu madu Yaman ini juga dikenali sebagai madu gurun padang pasir saudara. Ia baik untuk meningkatkan imunisasi, antibodi, rawatan asma, batuk yang berpanjangan, yang memulihkan sistem saraf kita, rawatan luka serta terbakar secara sedung. Malahan ia amat sesuai untuk susulan bagi mereka yang pernah dijangkiti oleh COVID-19 ataupun yang sedang menghadapi endemik ini, sesuailah untuk mengambil madu Yaman Gold. Selain daripada itu, ini jangan lupa, ini produknya yang dihasilkan sejak tahun 1968, itu Gamat Jelly Extract. Ini yang diambil daripada gamat. Gamat ni memang orang Langkawi pun terkenal secara ubat luka dan sebagainya. Jadi ialah untuk memulihkan luka-luka dalaman, seperti kalau kita melakukan pembedahan, bersalin, dan paling penting anak-anak yang berkatan. Jangan lupa saudara, ini jelly gamat, ekstrak daripada gamat asli dengan jelly rumpai laut. Juga sesuai untuk rawatan susulan kepada COVID-19. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, tokoh jamu kemaman di talian 019 970 449. Juga saudara boleh layari halamannya, iaitu tokoh jamu kemaman dalam internet saudara ya. Baik. Usai kita tentang e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sambungan semalam, kerana ramai para pendakwah kita menitipkan kata-kata yang begitu berarti, elok untuk kita fikirkan bersama. Sebagaimana kata Al-Habib Ali Zainal, dia seorang pendakwah yang selalu keluar di TV. Sebab dia berpesan, dia kata selepas kita solat, janganlah kita tergesa-gesa untuk bangun. Kalau boleh, bacalah Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan berdoa. Kemudian barulah kita bangun. Itu katanya, kerana setengah-setengah ini kawan-kawan kita ni lepas solat itu bangun. Sedangkan itulah waktu terbaik untuk kita berdoa, meminta kepada Allah SWT hajat agar hidup kita sentiasa dalam situasi damai, bahagia bersama keluarga ya saudara. Kemudian mengikut Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, saya ada 3 kali mendengar ceramah-ceramah beliau begitu bernapas, hebat. Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ini katanya, kalau orang yang solat pun belum tentu masuk syurga, apatah lagi orang yang meninggalkannya. Betul juga saudara. Belum pasti kita yang solat 5 waktu ni akan masuk syurga kalau kita masih melakukan dosa dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau terus tidak menunaikan solat? Dan menurut Syekh Abdul Jahaf pula, dia kata, jagalah solat anda, kerana solat itu adalah hubungan antara Allah dengan hamba-Nya. Kerana saudara, bila kita tunduk, bila kita sujud, kita bercakaplah. Itulah waktunya kita berbicara dengan Allah SWT. Kita meminta, kita mengadu untuk nasib kita, dan kita mengakui bahawa kita inilah hamba yang terlalu kerdil di kacamata Allah. Kita ni debu-debu saudara. Jadi sebab itu jangan tunjuk diri kita hebat. Kita adalah milik Allah SWT dan kita akan kembali padanya saudara. Kemudian menurut kata Ustaz Dasuki Rani pula, menjaga solat boleh membersihkan dalaman diri kita. Ya saudara. Siapalah bagi kita tengah live ni, minta maaf lah saudara. Jadi ini saya, teman-teman, waktu saya beri pencerahan ni, saya minta janganlah telefon saya, sebab terganggu fikiran. Jadi kata Syekh Abdullah Jahab, jadi kata saudara Ustaz Dasuki Rani, menjaga solat boleh membersihkan dalaman kita. Puasa juga boleh membersihkan jiwa seseorang. Jangan lupa saudara, kita dah dekat dengan bulan puasa ni. Menurut Tuan Guru Allahyarham, Tuan Guru Harundin, dia kata jangan cakap pergi solat. Katanya, kalau selalu orang cakap lah, kita kena pergi solat, kalau tidak masuk api neraka. Tapi katakanlah, jom kita solat, nanti kita masuk syurga Allah.
Itu dia punya cara kita berbicara dengan teman-teman. Jangan kata tak solat nanti masuk neraka. Siapa kita menghukumkan? Jadi kita bimbing teman, jom kita solat. Mudah-mudahan ada syurga untuk kita. Dan akhir sekali, menurut Ustaz Fahrul, katanya kalau dalam solat tak dapat ingat Allah, mana mungkin di luar solat kita mampu ingatkan Allah. Sedangkan kalau kita solat pun kita lupa, kita bawa kita ni berhadapan dengan Allah SWT, kita tunduk atas kebesarannya, kita memperakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau waktu kita tak dapat ingatkan Allah, macam manalah, mana mungkin di luar kita mampu ingatkan Allah. Saudara, itu pesan daripada Ustaz Fahrul. Dan saudara, jangan lupa inilah tentang naluri kehidupan kita yang sewajarnya kita kongsi bersama. Saya minta maaf, saya bukan seorang ustaz, tapi bila saya perhatikan ada culipan-culipan dihantar kepada saya, elok kita perkongsian bersama. Baik, saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, siapa dah ganggu saya. Aduh, saya minta maaf saudara. Sebab tu saya suka berpesan kepada teman-teman, kalau boleh janganlah hubungi saya waktu antara 9.30 hingga 10.30. Lepas tu nak cakap sampai 3 pagi pun tak apa, saya akan layan, insya-Allah saudara. Kadang-kadang teman-teman ni sukarlah saya nak mengelak mereka tidak telefon saya pun tak boleh juga. Tapi bagi saya terganggulah kita punya pencerahan. Cuma saya juga ingin mengingatkan bahawa bila hadirnya bulan puasa, apabila kita mengadakan solat tarawih, siaran saya ini akan bermula daripada jam 10 malam. Izinkanlah saya dan jemaah-jemaah yang lain, teman-teman, boleh kita buat solat tarawih. Lepas solat tarawih kita mulakan kita punya live pada jam 10 malam. Itu saya lagi 9 hari lagi lah saya, bukan lagi besok. Itu bermula jam 10 malam. Baik, kata Cikgu Hibil, bila ribut dan taufan melanda, ia mampu membongkar pepohon besar hingga tercabut akarnya. Kalau ribut datang, secara angin kencang, pokok boleh tercabut. Namun, rumput di bumi terus kekal teguh dan mampu bertahan. Saya dapat lihat, pokok tu besar, rendang dan sebagainya, hebat. Tapi rumput di bumi, sejauh mana, sekuat mana pun ribut melanda, dia masih bertahan. Artinya, jadilah kita seperti rumput di bumi ini. Biar kita nampak kecil, namun kita tetap teguh. Saudara, terima kasih Saudara Hibil atas kiriman mutiara kata yang bagi saya cukup berarti untuk perkongsian kita bersama. Baik saudara, seperti biasa, besok hari Isnin saya mesti memulakan dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan kecil. Saya berdoa agar kehadiran bulan Syawal nanti, bulan Ramadan ini adalah cahaya untuk warga kita yang amat mengharapkan supaya mereka dapat mengeluarkan wang mereka secara Jadi saya haraplah, sebab itu saya tetap menyuarakan salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 secara tuntas. Warga yang berada di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja itu, ingatlah saudara, bersimpatilah dengan warga yang amat mengharapkan. Kalau boleh jangan tangguh-tangguh lagi saudara ya. Terima kasihlah Saudara Wan Azmi. Begitulah keadaannya. Masih lagi terganggu lagi. Saya ulanglah. Saya jangan anggap saya sombong saudara kerana saya tak menjawab. Saya minta maaf saudara. Dan saya juga sentiasa berpesan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menjadi sebuah negara yang muflis. Ini yang menjadi kebimbangan dan ketakutan saya. Jangan sampai kita jadi negara seperti Venezuela. Pemimpin kaya raya tapi rakyat hidup penuh kemiskinan. Saudara, semalam pun saya dengar juga ungkapan kata Rafizi, dia kata rakyat di Sri Lanka pun miskin. Tapi kita tidak akan mengikuti itu, terpulang pada pemimpin agar mereka tidak berbelanja tanpa had. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, segerakan pilihan raya. Bagaimana pembicaranya? Apa yang kita akan bicarakan sebentar nanti? Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis. Saban hari berkongsi pantun dengan kita. Dan saya rasa kalau tak ada pantun Pak Nazil, macam tak lengkap pencerahan saya ni. Pak Nazil,
Kata Pak Nazil, terima kurniaan bukan dirayu, kurniaan lambang patuh istana. Martabat penggunaan bahasa Melayu lebih sembang dari melaksana. Jadi beliau khawatir pimpinan di anjung kuasa, mereka yang hari ini bergelar menteri dan sebagainya, kononnya nak memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Janganlah sampai sembang lebih tapi tidak terlaksana saya. Kata Pak Nazir lagi, beli pelata pucuk meranti, mempelam jeruk sama tahu. Tutur kata cerminan hati, baik buruk sendiri tahu. Jadi apabila kita berbicara, tutur kata kita lah cerminan hati kita. Hanya kita yang tahu apa yang kita maksudkan pada setiap kali kita berbicara, saudara. Terima kasih Pak Nazir. Saya juga dalam kesibukan, saudara Nordin Malik ni kabarnya besok dia akan hadir di satu wawancara jam 8.30 pagi di Esok Awani. Dia bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan dan Kemahiran. Mereka akan memperkatakan tentang outreach TVET. Itu sektor pertanian, TVET di sektor pertanian. Dia belum sebenarnya selaku orang kuat agro, pengurusi agro. Dan Saudara Nordin pernah turut menitipkan pada kita pantunnya. Dalam kesibukan beliau, pantunnya, anak kecil pakai baju baru, lengan panjang. Bangsa mahir, negara maju, selagi mampu terus berjuang. Jadi beliau mengharapkan warga kita ini teruslah berjuang. Katanya lagi, buah pisang dibuat pengat, makan pula bersama sagu. Usah kita merungat-rungat ataupun bersungut-sungut, saudara. Gerakkan usaha tanpa menunggu. Beliau berseru pada teman-temannya, dan saya mengharapkan agar pejuang muda dari Perak Tengah ini mampu mencapai matlamatnya untuk melahirkan lebih ramai lagi anak-anak muda, bekas-bekas tentera di sektor pertanian moden. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Baik saudara, usai pantun, usai narui kehidupan, usai mutara kata, jangan lupa segmen Gedung Ilmu. Pendek saja tetapi berarti. Kerana saya menculipkan ataupun menyatakan apa yang diharapkan oleh pemimpin kita yang terdahulu, orang tua dahulu. Mereka amat mengharapkan melalui buku Pimpinan dalam Ungkapan Melayu, hadirnya pemimpin hari ini yang akan datang adalah pemimpin yang benar-benar mewarisi jiwa dan sikap Melayunya yang tebal, berjuang untuk rakyat. Saudara, dan mereka mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang bukan lalim. Lalim, saya tengok lain bagus. Rupanya lalim ini adalah ganas serta tidak berperi kemanusiaan. Itu maksudnya lalim. L-A-L-I-M. Bukan zalim, saudara. Itu culipan daripada buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kita amat mengharapkan pemimpin hari ini akan datang tidak terdiri daripada mereka yang lalim. Kerana bila menjadi pemimpin, ia lalim dan ganas, mereka menurutkan nafsu, tak pernah rasa puas. Perangainya terkutuk dan tangannya keras. Keras ke nak melibas orang aja saya. Malam merampok, siangnya memeras. Siapa melawan, leher ditebas. Siapa menentang, mati ditindas. Negeri binasa, rakyat terhempas. Kalau kita mempunyai pemimpin yang lalim, saudara. Dijadikan pemimpin, hidup rakyat melengas. Melengas, saudara. Kalau ada pemimpin yang lalim. Dijadikan tua, kerjanya lain tak ada, akhir melibas. Dijadikan induk, ia mengganas. Memimpin negeri menjadi ampas. Pemimpin lalim, kata pemimpin dahulu, kalau dibiar, negeri rosak, rakyat terkapar. Pemimpin lalim, kalau diangkat, negeri rosak, rakyat melarat. Pemimpin lalim, kalau dipilih, negeri binasa, rakyat tertindih. Pemimpin lalim, kalau dipakai, negeri binasa, rakyat dibantai. Dan pemimpin lalim, kalau diikut, banyak umat kan makan rumput. Tak ada lagi makan nasi, makan rumput lah. Jadi kita harus menghindarkan meletakkan seseorang yang kita lihat sebagai pemimpin lalim, yang ganas apa semua ni, menjadi pemimpin. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang banyak memberi pencerahan, pengertian kepada kita dalam segmen bila berbicara soal politik dan pemimpin bangsa kita, saudara. Baik, saya harus memberi peringatan juga kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube
maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda lakukan. Ingat saudara, saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen dan suntingan yang anda lakukan. Tangan yang mencincang, baulah yang memikul. Saya tidak bertanggungjawab, saudara. Kena ingat, ini pencerahan politik. Matlamat saya bukan untuk mencari populariti, tetapi untuk memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi, saudara. Dan prinsip pencerahan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Kalau rasa semua nak ikut cakap saya, kata saya diktator. Kalau saya pula nak ikut cakap anda semua, maka anda lah diktator. Kita adalah warga cipta damai yang menolak segala sifat yang bersifat kedoktoran, kediktatoran doktor pula. Dan saya harus meminta kalau anda mau berhujah dan meluahkan soalan dan sebagainya, hadirlah dengan bahasa yang amat harmonis. Jangan kita gunakan bahasa yang celupar. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap masalah secara harmonis. Dalam kesempatan ini, saya malam tadi terima kiriman daripada Puan Rajmah daripada Ipoh, Perak. Puan Rajmah, dia berkirim salam. Dia salam pada saya, mendoakan agar saya sihat walafiat, serta para pelayar Amir Hijaz fans sentiasa sihat dan bahagia serta terus gigih dalam perjuangan. Hadir bulan puasa dekat ni, beliau sempat juga mengungkapkan selamat menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih Puan Rajmah dari Ipoh, Perak. Baik saudara, ini saya harus memberi peringatan kepada saudara. Sekarang ini suasana memang tidak begitu menyenangkan kita kerana gelombang haba yang tinggi sedang melanda negara kita dalam tempoh 2-3 hari ini. Ini saudara harus berhati-hati saudara. Sebab itu banyakkan minum air masak. Kalau ada kelapa, minum air kelapa untuk sejukkan badan. Kalau boleh mandilah 2-3 kali sehari. Kerana sekarang ni menurut laporan daripada pihak berwajib, suhu melebihi 37 darjah Celsius akan berlanjutan selama 3-4 hari. Dan ia sampai mencecah kepada 40 darjah. Sedangkan suhu normal untuk kita alami selalunya dalam 30-35 darjah Celsius. Ini dia mencecah sampai 40. Jadi saudara, dalam suhu begini, suasana amat panas dan menghasilkan gelombang panas. Ini memboleh kesan pada kesihatan kita. Boleh demam, boleh sakit, tambah-tambah lagi mereka yang berusia dalam warga emas. Antara kawasan yang bakal dilanda oleh gelombang suhu panas ini, itu di Kedah, itu di Pendang. Kalau di Pulau Pinang, sekitar kawasan Bayan Lepas. Dan di Perak banyak, itu di Hulu Perak, di Kuala Kangsar, Selama, Manjung dan Batan Padang. Di Negeri Selangor, Hulu Selangor, Kuala Selangor, daerah Petaling, Kelang, Sepang. Juga sekitar Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur. Ini gelombang besar bahaya saudara. Lebih baik duduk di rumah, jangan kita duduk di luar. Kadang-kadang kalau rumah saudara tu mungkin ada padang apa semua tu, mungkin debu-debu itu kita sedut dengan soal. Memang panas saudara. Saya pun bila waktu tengah hari nak ambil air wudu, air solat ni, air semayang, terasa bahang je lah macam ambil air panas. Tu saudara, panas saudara. Di Negeri Sembilan kawasannya lah Jelbu, Jempol, Rembau dan di Port Dickson. Jadi nak pergi berkelah pun berhati-hatilah kalau pergi Port Dickson tu. Sebab ini gelombang panas sedang melanda ya saudara. Di Melaka adalah di kawasan Alor Gajah dan Melaka Tengah. Sementara di Kelantan adalah di Kuala Kerai, di Pahang pula di kawasan Bentong dan Marang, Termeluh, Raub dan Jerantut. Bagi Johor ialah di kawasan Tangkap. Itu saja. Saya tak tahu sama ada di Sabah dan Sarawak, tidak ada laporan yang saya terima. Cuma saya harap teman-teman yang ada di Semenanjung dalam Melayu ini berhati-hati dengan gelombang suhu panas yang habanya boleh memudaratkan kesihatan kita saudara. Itu peringatan saudara. Baik, kita seperti biasa, mulalah kita sembang politik, masuk gear 1 ke gear 2 ke gear 3 terpulang. Sebab saya melihat semalam kemarin ketibaan Datuk Seri Najib di Pulau Pinang, saudara, nampak gaya disambut begitu hebat oleh warga bukan Melayu, dan ini menimbulkan macam-macam andaian orang kata berbahaya dan sebagainya. Sedangkan saya melihat secara jelas
bahawa ini tidak disenangi oleh mereka daripada parti DAP. Dan ramai, malahan beliau berada di Jelutong, beliau berada di, boleh katakan, Bukit Mertajam. Sambutannya begitu hebat. Seolah-olah mereka menjadikan Datuk Seri Najib sebagai ikon pula. Bagi saya, ini adalah kesan daripada kegagalan pimpinan kerajaan terdahulu. Jadi kesan daripada itu ada pula pertanyaan kepada saya, apakah mampu UMNO Barisan Nasional kembali menawan Pulau Pinang? Bagi saya terpulang bukan jawapan pada warga pengundi-pengundi Melayu, sebab pengundi Melayu tak ke mana-mana. Yang banyak di Pulau Pinang adalah pengundi-pengundi keturunan Cina. Mereka yang membentuk pola-pola politik di Pulau Pinang sejak daripada zaman kemerdekaan dulu lagi. Dulu memanglah waktu perikatan MCA, kemudian beralih kepada Parti Gerakan, dan Gerakan menyertai gagasan Barisan Nasional. Kemudian daripada Gerakan beralih pada DAP dan masuk 3 penggal lah. Jadi nampak gayanya rakyat sudah mula beralih. Rakyat Pulau Pinang, warga Pulau Pinang. Bagi sebab itu saya katakan, warga keturunan Cina mereka cuma mahu untuk membolehkan mereka cari makan. Saya jumpa kawan-kawan saya dari keturunan Tionghoa, dia kata yang paling penting kita boleh cari makan, itu ekonomi. Mereka itu boleh penting. Yang kedua, anak-anak mereka boleh ke sekolah. Dan ketiga, keselamatan. Keluarganya terjamin. Tapi kalau dalam keadaan ekonomi yang usut begini, anak-anak nak ke sekolah pun jadi isu. Dan paling penting, bila ekonomi teruk, jenayah meningkat. Mereka tak suka begitu. Sebab itu saya yakin kalau saudara bertanya pada saya, apakah UMNO Barisan Nasional mampu untuk menawan kembali Pulau Pinang, possibility atau kemungkinan itu boleh. Tapi terpulanglah pada warga keturunan Tionghoa ataupun Cina sana. Saudara, dan macam biasalah, saya malah nak mengulas, tapi kena ulas juga. Sebab nampak gayanya serangannya teruk. Apabila kononnya hebat sangatlah. Rafizi ini hadir melancarkan bersama Nurul Izzah. Itu melancarkan program Ayuh Malaysia. Saya cuba dengar, cuma memahami apa maksudnya. Tapi bila saya dengar akhirnya, saudara, konklusi saya dalam ucapannya, kerana dia kata dia dah 3-4 tahun dia tak berucap politik semua, dia memperakui, Rafizi memperakui dalam program Ayuh Malaysia tu, dia kata bahawa parti DAP, parti PKR, PAS dan parti-parti yang bukan UMNO Barisan Nasional, termasuklah UMNO juga, artinya katanya mereka yang sewaktu ini berkempen untuk mendapat jawatan, macam-macam diutarakan, tapi bila dah ada jawatan, mereka lebih sibuk untuk mengkayakan diri sendiri dengan melupakan rakyat. Akhirnya Rafizi pun mengaku. Saya ketawa, saya senyum mendengar begitu. Dia mengaku bahawa teman-temannya waktu dia mengujukan invoke konon nak adakan PTPM percuma lah, itu inilah pasal. Ternyata sama ada tol percuma tak dapat dilaksanakan. Kerana malahan dia juga melihat bahawa pimpinan mereka lebih banyak berusaha untuk mengumpul kekayaan. Dan biasa, korupsi pun ada di kalangan mereka. Saudara, saya bila dengar dia punya cakap tu, saya senyum sendirilah, saudara. Jadi tak seindah kabarnya. Waktu berkempen macam-macam lah. Tapi bila dah dapat kerajaan, rakyat dapat melihat bagaimana kegagalan Pakatan Harapan. 22 bulan merintah, rakyat hidup dalam keadaan sukar dan berlakunya pergaduhan, perebutan kuasa yang teramat dahsyat. Akhirnya berlakulah langkah Sheraton yang dipimpin oleh sahabat dia juga, itu Azmin Ali, dari parti-parti keadilan PKR. Kemudian hadir pula Perikatan Nasional, juga dipimpin oleh pemimpin yang seangkatan dengannya. Selama setahun lebih rakyat berada terkurung di rumah. Jadi dalam keadaan ini mereka lebih banyak bercakap, sembang aja lebih, tapi bila dapat kuasa untuk mengkayakan diri sendiri. Sebab itu Datuk Seri Najib dia menjawab. Dia pun membalas kenyataan. Dia kata bekas ahli Parlimen PKR Rafizi menghantar sindiran. Kononnya mereka punya banyak formula untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan sebagainya. Kemudian akhirnya Datuk Seri Najib mengatakan bahawa mereka ini adalah Raja Formula Songsang. Paling kurang pun mereka harus mengakui bahawa formula mereka itu banyaklah yang kononnya boleh dilakukan oleh menteri mereka. Akhirnya ke laut. Saya lagi senyum. Sekali Datuk Seri Najib menjawab tu, saya senyum dan ketawa. Itu fakta saya.
Banyaklah formula itu. Satu pun tak boleh pakai, kata Datuk Seri Najib. Malahan dia kata Rafizi pun lari masuk kur. Bermula pada bulan Disember 2019, setelah diketawakan dia dimaki oleh seluruh rakyat. Kerana formulanya itu semua formula cloud. Tidak lain, kita tidak menjaminkan, tidak menjanjikan formula yang hebat-hebat, tapi melaksanakan impian dan aspirasi rakyat. Itu yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Tapi begitu jugalah Parti UMNO dituduh macam-macam. Terpulang pada mereka. Saudara, sejak musim pilihan raya negeri Johor ni, kita melihat budaya lompat parti dah datang balik. Mungkin kerana dekat-dekat dengan pilihan raya ni, sudah wujud balik budaya lompat parti. Kerana semalam seramai 150 orang. 150 orang ahli Parti Pribumi Bersatu, PBM, dari Perikatan Nasional bahagian Wangsa Maju telah pun mengisytiharkan dirinya keluar parti untuk menyertai UMNO. Jadi Ketua Bahagian Wangsa Maju, menurut Ketua Bahagian Wangsa Maju, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdullah, beliau kata syukurlah bahawa mereka ini sah mau mengakui bahawa tiada pilihan lain melain untuk kembali pada UMNO. Kerana waktu itu mereka yang keluar selama 150 orang itu diketuai oleh Ketua Seri Kandi Bahagian Wangsa Maju, Datin Seri Roslinda Abdul Hamid, yang telah pun menyerahkan borang keahlian. Malahan kata Datin Seri Roslinda, ada lebih kurang 70 ke 80 yang belum mengisi borang lagi. Mana ramai, besar kemungkinan Parti Pribumi Bersatu di kawasan Wangsa Maju lumpuh. Satu lagi, kita waktu kita kalah dulu, saya bukan nak sembang kencang saudara, tapi itu realiti. Walaupun UMNO Barisan Nasional ditumbangkan oleh mereka, kita kalah, tapi ahli-ahli UMNO tetap setia. Tidak ada satu pun cawangan UMNO yang ditutup. Memang kita dah mengaku bahawa ramai ahli-ahli UMNO yang melompat. Ada, jangan kita nafikan. Malahan pemimpin pun melompat. Di kalangan ahli parlimen, di kalangan ahli Dewan Negeri, melompat mereka. Tapi ternyata rakyat dapat melihat bahawa lompatan mereka itu tak lain tak bukan berdasarkan pertama sekali untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, mungkin mereka takut mereka akan menghadapi tuduhan ataupun diseret ke mahkamah atas ketelanjuran perbuatan mereka. Yang bertahan macam Datuk Seri Zahid Hamidi, maka beliau diseret ke mahkamah. Itu harga yang perlu beliau bayar kerana enggan menyertai ataupun membawa ahli-ahli UMNO menyertai PBM. Itu keadaan saya. Jadi hari ini, semalam bila ahli-ahli PBM daripada Wangsa Maju telah pun mau kembali, kita mengalu-alukan kehadiran mereka semula, tak ada masalah kepada kalangan ahli, kerana mereka juga kadang-kadang termakan oleh janji sebuah mimpi yang dilontarkan oleh pimpinan tersebut. Tapi untuk pemimpin tu minta maaf lah. Saya harap Datuk Seri Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mak Hassan dan pimpinan yang lain dalam Majlis Tinggi UMNO berhati-hati dengan orang macam ni. Tak perlulah kita nak santun. Macam mana apa kata Tan Sri Anwar Musa, kita mengalu-alukan kepulangan mereka. Kalau itu macam letak kapet merah lah saudara. Tak maaf lah, saya tidak bersedia untuk suasana begitu. Dan terbaru di Sabah pula saudara. Dua ahli Dewan Negeri Sabah dari parti DAP telah pun membuat kenyataan, mengadakan sidang akhbarnya. Mereka telah keluar melompat parti menyertai Parti Warisan. Kerana dua-dua ahli ini, iaitu Adun Sri Tanjung, itu Justin Wong Yun Bin, dan Adun Ilopura Kelvin Chong, dia pada mulanya dia keluar dari parti dulu, jadi bebas. Tapi semalam kedua mereka menyertai Parti Warisan. Artinya sekarang ni saudara, kalau kita lihat bahawa Warisan dengan masa pilihan raya dulu, dia dapat 32 kursi Dewan Undangan Negeri Sabah daripada 73 kursi. Tak cukup lah nak bentuk kerajaan saudara. Dan UMNO Barisan Nasional bersama dengan Parti Pribumi, bersama dengan PBS dan The Star ada 38 kursi. Jadi dengan 38 berbanding 34, artinya campuran itulah yang membentuk kerajaan. Tetapi apabila kursi Warisan hari ini dengan adanya campuran dua daripada DAP, sudah ada 34. Bebas pula ada 3. Sebab itu gamanya, saudara, kelang kabutlah Haji G mengatakan bahawa diwujudkan gabungan rakyat Sabah. Kerajaan hari ini nak dikenali sebagai GRS BN Barisan Nasional.
Saya yakin mungkin AGG sudah terbayang seandainya UMNO Barisan Nasional bercantum bersama dengan warisan, maka mereka akan tumbang. UMNO memang jelas tak nak bekerjasama dah dengan PBM. Kalau mereka menarik diri, maka AGG tidak lagi Ketua Menteri. Soal sama ada Syafiq Abdal ke ataupun Bung Mokhtar terpulang. Tapi sekarang ni kalau dicampurkan dengan warisan 32, bekas ahli DAP masuk 34, campur Barisan Nasional, itu UMNO 14 orang, retinya 48 orang, jauh lebih mantap. Barulah dikatakan kerajaan kukuh. Sekarang ni tak kukuh. Kerajaan di negeri Sabah lah kerajaan rapuh. Tapi banyak orang mengatakan apakah akan diadakan pilihan raya lagi? Takkan kot, baru 2 tahun. Tak henti-henti pilihan raya pun rakyat bertambah bosan. Jadi kalau UMNO Barisan Nasional melompat ataupun meninggalkan gabungan dengan PBM. Sebab bagi saya lah, awal-awal penubuhan pun dah kena tipu. UMNO Barisan Nasional ada 14 kursi. PBM cuma ada 11. Tak tahu macam mana boleh tergelecek, akhirnya calon daripada PBM pula jadi Ketua Menteri. Daripada UMNO tibalah Ketua Menteri. Tak mengapalah. Bagi UMNO kita tidak mentingkan soal jawatan. Yang penting adalah untuk kestabilan politik supaya rakyat dapat diberi pembelaan. Dan kerana itu mereka percampuran antara UMNO Barisan Nasional 14, PBM 11, PBS 7, STAR ada 6, 38 kursi. Dengan 38 bolehlah bentuk kerajaan daripada 73 kursi. Dari ini kalau dah campuran, saya melihat besar kemungkinan kalau AGG tidak bijak mengatur strateginya dan masih lagi nak mempertahankan PBM di Sabah, sedangkan di Semenanjung ni mula orang dah keluar daripada PBM begitu ramai. DAP pun dah hilang keyakinan pada Perikatan Nasional. Dia mengatakan bahawa PBM ini adalah liability. Saya berkeyakinan sebab dulu saya dah cakap, berkali-kali saya beritahu. Andainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri, maka huyuk. Berbeza dengan UMNO. Kita tak jadi Perdana Menteri pun, ahli kita setia, akar umbi tak lari dan tak goyah. Kalah, setia, menang diraknikan bersama. Itu prinsip UMNO. Dan kalaulah UMNO Barisan Nasional di Sabah, pimpinan Bung Mokhtar yang diberi satu kuasa khas dari ibu pejabat UMNO Malaysia, kalau dia buat keputusan dia nak bersama dengan Datuk Seri Syafiq Abdal, besar kemungkinan akan berlaku perubahan kepimpinan, tapi tidak akan menuju kepada pilihan raya. Melainkan kalau UMNO pula tarik diri, mungkin pilihan raya sebab tak ada kerajaan, tak ada parti yang boleh mendapat lebih daripada 33 mesti sekurang-kurangnya 37. Mana-mana parti yang ada 37 kursi, dia boleh tubuh kerajaan. Kalau tidak nanti walaupun warisan ada 38, terkira-kira dengan cara lagi. Tapi kalau warisan dapat tangkap daripada parti bebas, parti bebas ada 3 lagi tu. Itu bahaya juga saudara. Itu kedudukan di Sabah. Tapi ini tidak memungkinkan, saya rasa. Tidak memungkinkan Tuan Yang Pertama, Yang Di-Pertuan Besar, Yang Di-Pertuan Negeri Sabah bersedia untuk melihat adanya lagi pilihan raya. Habis duit rakyat dia buat apa? Carilah upaya bagai membentuk satu kerajaan campuran yang mantap. Saya melihat apa yang berlaku di Sabah sama juga di Anjung Kuasa Putrajaya. Kerajaan yang tidak kukuh, yang rapuh, saudara. Baik, saya juga menerima pertanyaan daripada sahabat kita, saudara Hakim Mazlan. Ia berhubung dengan katanya saya dah menyebut tentang kerajaan Mageran. Dia kata bagaimana boleh berlaku dan kenapa dan macam mana. Sebenarnya saya lontar kerana itu kerana di bawah artikel perlembagaan negara kita ini, perlembagaan pasal 40, pasal 2 dalam kurungan B. Ini perlembagaan negara kita bahawa seandainya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memohon, dia tak boleh menasihat, dia memohon untuk membubarkan parlimen, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak, dan baginda boleh menubuhkan kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan Mageran. Jadi seandainya parlimen tidak boleh dibubarkan, jadi maka boleh diadakan kerajaan Mageran sebagai ala waktu yang diwujudkan oleh Tun Razak dulu.
tahun 69 ekoran daripada berlakunya perbalahan kaum, peristiwa 13 Mei apa semua. Jadi akhirnya kerajaan menubuhkan kerajaan Mageran. Bila kerajaan Mageran ini kuasa raja-raja masih lagi terakru. Dan bukan berartinya buang Perdana Menteri. Perdana Menteri tak hilang jawatannya. Waktu Mageran diwujudkan zaman Tun Razak memimpin Mageran. Tetapi Perdana Menteri masih lagi Tengku Abdul Rahman. Waktu itu saya. Jadi dalam keadaan begitu, cucu saya ni nak masuk juga. Okeylah, senyum. Okey. Dia bila saya buat live tu nak masuk juga dia biar. Cucu saya. Jadi waktu Mageran diwujudkan oleh dan dipimpin Tun Razak dan dibantu oleh Tun Ismail, akhirnya suasana negara dapat dipulihkan. Sekarang ni kita tidak boleh menafikan bagaimana negara berada dalam situasi yang kucak-kacir. Jadi kita perlu melihat bagaimana negara suasana negara yang kucak-kacir ini ekonominya teruk. Dan seandainya tidak dapat ditangani masalah ini kesan daripada kegagalan untuk pertama kalinya Parlimen gagal. Kerajaan gagal meluluskan akta yang dibawa ke Parlimen. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan tidak mempunyai legitimate ataupun keabsahan sebagai pemimpin. Jadi terpulang pada agung. Terpulang pada Dewan Agung sama ada nak tubuh atau tidak. Jadi kita lihat, kalau tidak nanti kita khawatir nanti tiba-tiba saja askar pula perintah. Perintah darurat itu bahaya saudara, kerana kita lihat bagaimana kalau tentera memerintah, maka perlembagaan digantung secara total. Habis dia boleh disiarkan republik dan sebagainya, dan rakyat tentu tambah susah lagi. Pelabur-pelabur lagi takut nak datang. Malahan kalau kita lihat negara-negara yang dipimpin oleh tentera satu ketika dahulu mengambil masa yang lama untuk kembali berada dalam dasarwasa ekonomi yang kukuh. Kita lihat, saya tak mahu sebutlah nama-nama negara sebut, bersensitif saya. Tetapi itulah bukti nyatanya. Dan yang terbaik adalah Mageran. Memang pun, kerana untuk diadakan pilihan raya pun, pada pandangan saya lah, rakyat pun bosan juga. Besar kemungkinan dia orang tak tahu mengundi pun satu hal lagi. Walaupun memang kita tidak nafikan, seandainya diadakan pilihan raya, besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kemenangan. Tetapi kekhawatiran saya, petunjuk di Melaka dan petunjuk di Johor itu bukanlah satu yang boleh kita jadikan mantap. Melainkan kita kena kerja keras lah. Jadi sebenarnya memanglah pilihan raya sedang dinantikan oleh rakyat yang mahu melangsaikan kuasa rakyat, kuasa keramat, suara rakyat, kuasa keramat. Tetapi masalah sekarang ni yang tak nak mengadakan pilihan raya ni, yang cuba bertahan, adalah mereka yang di kalangan parti-parti pembangkang dan yang berada dalam kerajaan hari ini, yang jadi menteri. Mereka inilah cuba mempertahankan. Sedangkan di hati rakyat sedang membengkak ni. Rakyat sudah menjadi bengkak dengan dendam yang amat marah. Kerana mereka merasakan kehidupan rakyat tidak disantuni. Jadi mereka tak mahu. Seboleh-boleh mungkin mereka tak nak ada pilihan raya. Kalau boleh bertahan lagi setahun. Macam saya cakap lah beberapa malam lepas. Sebab jawatan sebagai menteri, timbalan menteri, puluhan ribu, ratusan ribu sebulan, saudara. Jadi di sini letaknya bahawa mereka meletakkan kepentingan diri. Sedangkan rakyat mahu diadakan pilihan raya supaya dikembalikan kuasa balik pada rakyat, untuk rakyat menentukan siapa yang akan mentadbir negara ini supaya dapat diwujudkan kembali kestabilan politik. Ada ramalan, banyaklah ramalan saya terima mengatakan bahawa kabinet dijangka dibubarkan selepas akta anti lompat parti diluluskan pada 11 April akan datang. Dan sebenarnya perkara ini adalah amat ditakuti oleh beberapa pihak pembangkang, malahan beberapa kluster menteri. Dari UMNO sendiri pun takut mereka dengan pembubaran parlimen. Kerana pembangkang sekarang ni, suka tak suka, walaupun sekarang ni baru hadirlah karenanya Rafizi nak memperbaiki keadaannya, tapi pembangkang mereka menerima hakikat bahawa mereka sekarang ni berada dalam perpecahan yang tidak boleh diselamatkan lagi. Perpecahan dalam PBM, perpecahan dalam Perikatan Nasional sendiri. Antara PAS dengan PBM pun bibit-bibit perpecahan sudah nampak. Begitu juga dengan parti Gerakan sudah mula goyah. Itu dalam Perikatan Nasional. Bagaimana pula dalam Pakatan Harapan? Memang begitu ketara apabila DAP dilihat lebih menyantuni
ini Parti Muda, dan mereka sudah seolah-olah menyingkirkan Parti Keadilan. Besar kemungkinan Keadilan juga akan bertanding solo. Jadi tinggal 3 parti saya lagi, iaitu Amanah, DAP dan Muda. Bolehkah Muda menjamin undi daripada anak-anak muda yang terbukti gagal dilakukan masa pilihan raya di Johor? Ini jelas saudara. Jadi dalam perpecahan berlaku di kalangan parti pembangkang. Dalam PAS lagi pun berceramuk. Ahli-ahli peringkat akar umbi sudah hilang yakin atas kepimpinan yang ada, kerana mereka dilihat seolah-olah mereka lah yang menghancurkan Muafakat Nasional. Warga akar umbi PAS amat mengharapkan, dan mereka sudah pun menyantuni, mereka sudah bersalam-salaman, berjalan beriring tangan dengan warga akar umbi UMNO di peringkat bawah. Ini pimpinan lebay-lebay atas tu tak nampak. Mereka tak tahu bagaimana kendak. Sebab itu pengurusi Putrajaya ini PAS, Dato' Hashim Jassin di Perlis, dia mengatakan bahawa kalau boleh mereka mahukan Muafakat Nasional. Sebab mereka tidak boleh menahan ombak rakyat. Kemarahan rakyat begitu ketara melihat bagaimana kehancuran Muafakat Nasional. Mereka tak mahu air mata mereka disia-siakan. Mereka dah seronok waktu wujudnya Muafakat Nasional, sama-sama pergi ke masjid bersama, hadir majlis sama-sama, majlis makan, dan sudah wujud satu keakraban dalam menangani kehidupan dan politik negara. Tiba-tiba keadaan itu terdedah kepada perpecahan. Apakah mau direntak balik? Apakah mau lagi diwujudkan satu perpecahan antara warga bangsa Melayu beragama Islam, antara warga UMNO dan dengan warga PAS akar umbi? Warga akar umbi tak boleh terima. Ini keadaannya sekarang ni. Itu yang mereka sudah akar umbi UMNO tak marah pada teman-teman mereka, ranting-ranting PAS. Tapi saya dapatan saya ada beberapa ranting yang sedang dalam proses untuk dibubarkan atas kemarahan bagaimana berlaku di Johor, berlaku di Muar, berlaku di Batu Pahat, berlaku di Balik Sulong. Ahli-ahli PAS mereka sudah pun mau membubarkan ranting-ranting PAS di kawasan tersebut kerana kecewa dengan pencaturan politik apabila pimpinan dilihat lebih banyak mencaturkan soal politik. Ya, saudara, itu yang berlaku. DAP apatah lagi, Kek Siang dah belah, dan sudah ada macam ada tuntutan supaya Lim Guat Eng terus meninggalkan parti. Tak mahu lagi mereka nak lihat DAP dipimpin oleh pengusinya Lim Guat Eng. Saudara Anthony Loke dalam keadaan yang goyah. Baru mana boleh dia mengawal satu Malaysia. Untuk Negeri Sembilan bolehlah Seremban, tapi untuk satu negara, kekuatan Anthony Loke belum diuji lagi untuk menjadi susah agung pada DAP. Dalam keretakan ini, saya merasakan bahawa yang terbaik agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bubarkan Parlimen, pohon daripada Dunia Mahkamah Persatuan Agong sesegera mungkin, kerana berantakan mereka. Dan kalau nak diharapkan dengan MOU ataupun memorandum persefahaman antara kerajaan dengan parti pembangkang, dah tak boleh percaya dah. Saya yakin besok bila 11 April nanti kerajaan bawa usul supaya undang-undang anti lompat parti. Saya tak yakin adakah diluluskan. Sebab dalam UMNO sendiri pun ada yang melompat nanti. Yang apatah lagi mereka dalam parti pembangkang. Kalau benda ini berlaku sekali lagi pada 11 April, mana tak muka sekali lagi? Serhat sendiri pimpinan daripada Bersatu. Hari ini saya dengar lah tadi selipan Senator Senator Zahid Ma'arif, dia kata berapa masa malu apabila beliau sebagai ahli parti PBM melihat Setiausaha Agong membawa usul di Parlimen ditolak. Amat memalukan. Dan ini berlaku. Dan apakah nanti usul untuk membawa anti lompat ini kalau ditolak macam mana? Saya rasa ditolak nanti total luntuh lah. Sebab itu saya yakin warga bangsa yang cinta damai, mereka mahukan cara terbaik adalah diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Ada yang beritahu pada saya mengatakan bahawa besar kemungkinan pilihan raya Parlimen akan dibubarkan pada pertengahan bulan Ramadan. Saya rasa ada kemungkinan, kerana bila dibubarkan tidak mestinya dia ada pilihan raya on the spot. Maksudnya ada tempoh selama 60 hari. 60 hari selesailah. Selesai musim raya, selesai pula musim umat Islam pergi mengerjakan haji, balik mengundi. Itu yang dapatan saya. Dan sekarang ni saya
dalam kita kena terima hakikat lah sekarang. Negara kita ni makmur, tapi bagaimana boleh jadi begini sekarang? Saudara, warga kita memang suka tak suka, kesal daripada politik, kita berada dalam sindrom perbalan yang teramat teruk. Teruk, saudara. Mungkin nampak di air seolah macam nampak di air tenang. Tak tenang, saudara. Kita berbalah sebenarnya. Saya tak mengatakan usahkan antara parti dengan parti. Dalaman parti mereka sendiri berbalah. Teruk. Dalam parti keadilan berbalah teruk. Hanya untuk seorang Rafidi. Sudah ada dengar kata-kata Maulid, belum lagi maki hamun je lagi. Sudah ada lontaran kata-kata, dulu kamu tak ada, sekarang nak balik, kenapa? Dan ini tidak meyakinkan kepada rakyat. Malahan parti keadilan 3 pilihan raya negeri hancur. Di Sarawak hancur, di Johor hancur, di Melaka hancur. Apakah dengan hadirnya seorang Rafizi itu boleh memperbetulkan segala-galanya? Which is bagi saya impossible. Jangan cakap begitu, Sasibah. Saya nak cakap soal politik saya. Nah, ini saya merasakan bahawa Saudara Syukri Abu memang itu dapatan saya. Bahawa parlimen akan dibubarkan. Dapatan saya, kata orang mengatakan bahawa pertengahan bulan April, bulan Ramadan ini, bulan April. Tetapi kalau tidak dibubarkan, suka tak suka, saya berkeyakinan bahawa istana akan campur tangan untuk mewujudkan Mageran. Inilah jalan terbaik supaya negara ini dapat dipulihkan. Kita sekarang ini dalam keadaan yang cukup berantakan. Macam saya kata tadi, parti dalam parti berbalah. Dalam PAS berbalah peringkat antara pimpinan di atas. Saya jangan lupa, ada kumpulan daripada Publika. Bukan saya tak dapat. Ada orang nak singkirkan Haji Hadi, ada orang nak naikkan Tuan Ibrahim. Malahan, kenyataan Tuan Ibrahim pun buatkan saya ketawa. Saya sekejap kata tak boleh, sekejap kata boleh. Cuba tengoklah macam mana dia kata muafakat nasional. Mana katanya suka untuk diperbaiki, pendek boleh pula diperbaiki. Jadi tak menentu. Itu dalam PAS. PBM jangan cerita. Memang dah huyuk habis. Huyuk, sir. Saya tidak nampak adanya calon-calon daripada Parti Perubumi Bersatu ni boleh memenangi mana-mana kursi pun. Saya tidak nampak. Kemudian, bagaimana pula dengan Pakatan Harapan? Parti Pejuang. Parti Pejuang huyuk, walau huyuk jauh. Sebagai Salim Denan, saya tak mahu nak menuduh apa-apa lah dalam keadaan sekarang ni. Tapi bagi saya, kalau yang amat buat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, sebagaimana kenyataannya waktu Perhimpunan Agung UMNO dulu, kalau darahnya darah UMNO, this is the best time. Inilah waktu terbaik untuk diadakan pilihan raya umum. Dan kita, rakyat pun tak sabar sebenarnya. Bukan rakyat tak sabar kerana gila nak pilihan raya, tidak. Tapi rakyat merasakan mereka tak tahan lagi lah. Dengan lepas seorang lompat sana, lompat sini. Lepas itu adakan pilihan raya. Berapa kali nak buat pilihan raya? Jadi rakyat merasakan once and for all. Kami nak selesaikan masalah ini. Kami nak pergi mengundi. Saya kena ingat saya. Rakyat nak pergi mengundi ini bukan senang. Mereka menghabiskan wang mereka juga cari tambang. Mereka berbaris. Bukan senang, berpanas-panas. Hanya untuk menzahirkan kehendak mereka. I want this. Kita dah sampai waktu sekarang ni. Jangan sampai kebosanan rakyat menjadi kebencian, menjadi dendam. Akhirnya mereka langsung tak ambil peduli. Itu keadaan rosak aroma demokrasi. Sebelum hati rakyat ini semakin dilukai, sebelum hati rakyat ini semakin dipandang sepi oleh pimpinan, saya mencadangkan yang terbaik, adakan pilihan raya umum. Supaya rakyat dapat membuat keputusan. Banyak orang tanya dengan saya, rakyat mana satu? Rakyat semua orang lah, saudara pun rakyat, saya juga rakyat. Keluarga saya dan rumah saya juga rakyat. Dan kita rasa sekarang ni, apa yang rakyat buat kepada pimpinan tidak dibalas dengan baik. Rakyat tega membayar harga untuk bayar gaji mereka melalui kucipan teks. Saudara Razali Samad, Rafizi tak boleh pakai, merosakkan PKR. Itu terpulang pada mereka, parti mereka. Sekarang ni pun saya tak yakin, walaupun dia hadir apa semua, dalam parti PKR pun berantakan sekarang saya. Antara Saifuddin Nasution, antara Farash, antara Rafizi. Jadi dalam keadaan parti yang kalah itu pun berebut nak jadi jawatan timbalan presiden, apatah lagi saudara kalau adakan pilihan raya menentukan calon-calon. Kabarnya saya dapat kata bahawa di Perak, ini Perak ni pimpinan Fahaz lah agaknya. Mereka nakkan sebanyak 18 calon untuk anak-anak muda. Terpulanglah pada anda. Tak ada masalah. Kita
UMNO dengan corak dan cara kepimpinannya. UMNO akan menyantuni, bagaimana kata Presiden UMNO Seri Abidi, kita menyantuni semua aspek. Janji kita adalah untuk berikhtiar untuk rakyat. Kita tidak mahu menjanjikan bulan dan bintang. Janji 1000 mimpi buat apa saya? Nak apakan tol tu tak jalan. Malahan sekarang ni pun rakyat marah juga. Apabila isu gaji minimal 1,500 pun masih lagi bertolong-tolong. Ini keadaannya, harga barang makanan masih lagi tak ada kawalan. Rakyat semakin marah. Ini apa jadi ni? Apakah rakyat culas membayar gaji mereka? Tidak. Jadi, sama-sama, memanglah, salah tanya pada saya orang UMNO, tentu saya kata parti ini yang terbaik. Tapi terbukti, sekarang rakyat sudah dapat melihat sejauh mana kepimpinan UMNO untuk melanggani kehidupan rakyat. Rakyat tidak boleh dipermainkan. Rakyat jangan dipersendakan. Kehidupan rakyat perlu disantuni. Saat-saat ini rakyat hidup cukup menderita. Gaji minimal tak terlaksana. Wang di saku semakin kurus-kurus. Janji nak bagi bantuan, tak tahu, Wallahualam disawak. Kemudian yang minta untuk keperluan wang simpanan pekerja pun masih lagi tertolong-tolong. Membuatkan rakyat semakin bosan. Sebab itu cara terbaik, bubar parlimen, buat pilihan raya, wujudkan satu kerajaan yang benar-benar mantap. Saya berkeyakinan dalam saat begini, ya mak-mak Perdana Menteri kenalah berlapang dada, terima hakikat. Soal kawan dia, orang keliling kelalang dia, menteri-menteri ni tak nak buat pilihan, itu masalah mereka. Tapi selamatkan negara, selamatkan rakyat. Anda akan dilihat sebagai satu orang, sebagai seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat. Ingat saudara, janganlah dikecilkan, janganlah dihancurkan harapan rakyat. Bagi saya, lain tak ada dan tak bukan, kehidupan rakyat mesti disantuni oleh pimpinan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.